Saya bimbang satu benda saja. Ada benda kita boleh lawan. Ada benda kita boleh ikhtiar dan kita boleh perbaiki. Melawan bencana alam yang Allah turunkan, tak boleh saudara-saudari. Tak ada orang pemimpin hebat macam mana pun yang boleh melawan bencana alam. Dan Malaysia ni bencana alam ni dah berlaku selama hampir sedekat. Dulu di Kelantan, kemudian di Terengganu. Cuma masa itu orang duk kata ini sebab tebang balak. Sebahagiannya sebab tebang balak. Tapi hakikatnya ialah dunia dah berubah. Perubahan iklim yang berlaku ni bukan benda main-main, benda betul. Kalau di negara lain, saya pernah sebut, kalau di India, di UK, orang mati sebab panas. Panas sangat. Cuaca tu terlalu panas sampai mati orang. Tiap-tiap tahun memang betul kutub utara cair. Jadi bila kutub utara ni cair, sudah tentulah dia akan ada kesan kepada iklim dunia. Dan iklim dunia itu bila dia berlaku saudara-saudari, dia bukan pilih negeri. Dia bukan pilih parti. Kotlah dia kata Melaka dan Johor. Oleh kerana rakyatnya telah membuat keputusan untuk memilih parti Keramat UMNO, maka banjir akan mengelak dan masuk ke Negeri Sembilan saja. Tak jadi macam tu saudara-saudari. Kalau datang, dia datang. Jadi kita sebagai manusia perlu bijaksana, ada iktibar. Selepas kita dah tengok yang berlaku di Sri Muda tahun 2021. Baling, tak habis lagi ni saudara-saudari. Ni yang berlaku di Baling ni. Ni bukan orang Bangladesh ke? Bukan orang Pakistan yang tenggelam kat Baling. Ni orang Melayu saudara-saudari. Yang dekat Sri Muda, orang Melayu, orang Cina, orang India, habis rakyat Malaysia tenggelam. Rumah, nyawa terkorban. Harta benda sampai berbilion ringgit hilang. Seluruh harta, dahlah keluarga tak kaya mana, sekali datang banjir, habis semua harta seumur hidup dia saudara-saudari. Rumah, rosak, kereta dan sebagainya. Ini bukan benda yang boleh diambil mudah. Jangan bermain dengan emosi rakyat. Sebab itu kalau kita ada pimpinan yang bijaksana, dia sepatutnya faham bahawa ada benda yang kami boleh politikkan. Ada benda yang kita boleh jadikan pertaruhan dalam gelanggang politik. Tapi kalau ia bersabit pasal nyawa, ia bersabit pasal rakyat, ia bersabit pasal bencana besar-besaran, orang yang bijaksana akan kata, ini masa untuk kita sama-sama bersetuju walaupun aku tak suka kamu, aku tak setuju dengan kamu, ini masa untuk kita sama-sama tumpukan usaha kita bersiap sedia untuk banjir. Kita mungkin tak boleh lari daripada banjir, tapi paling kurang kalau seluruh negara tumpu perhatian kepada banjir, kita boleh kurangkan musibah dan juga kedukaan yang boleh berlaku. Itu kalau bijaksana. Masalahnya kita ada yang kurang bijaksana. Saya tengok semalam, saya baca, ya Allah, aku tengok ini ke dulu timbalan Perdana Menteri, ya Allah. Dia boleh cakap, UMNO sanggup meredah banjir. Kalau pilihan raya dipanggil bulan November, panggil pilihan raya, kami akan redah banjir. Aku peduli apa, kau redah banjir ke tidak? Kalau kau redah banjir, lemas lagi bagus pun aku suka. Bukan soal engkau nak redah banjir, Zaid. Ini soalnya ni berpuluh-puluh ribu orang. Bayangkan tak masuk akal, tak bijaksana. Di mana kita nak pergi mengundi kalau dipanggil pilihan raya? Sekolah. Kalau banjir, dekat mana jadi pusat pemindahan banjir? Sekolah. Jadi kamu nak bubuh kat mana? Sekejap. Itu orang kata, mengundi atas sampan semua kan. Masa itulah kapal yang menambil itu tiba-tiba muncul. Saudara-saudari, sebab itu saya kata tak bijaksana. Ada benda yang saya kritik betul. Dan kadang-kadang saya nakal dan saya kasar kalau saya kritik betul. Tapi ada benda yang saya tak sentuh. Sebab ada benda itu di luar batasan kita sebagai manusia. Mak Saleh kata beyond the realm of mankind.
soal bencana, soal perkara yang Allah turunkan macam ini, dia minta kita supaya, yalah kita reflect lah, kita muhasabah. Dia minta. Dia takut dah ada bilik di hotel yang sama sebelah Najib. Itu lah. Dulu sayang sangat dekat Najib. Dulu yasa. Dah kamu sayang sangat dengan Najib, baguslah tua-tua ni kamu duduklah di rumah persaraan yang sama dekat hotel Kajang. Apa yang payah sangatnya? Dan nasihat saya kepada semua yang nak jadi wakil rakyat, semua pimpinan. Kalau buat salah, yang berdosa, lebih baik kita terima hukuman di dunia, saya rasa lagi. Paling kurang saya ingat, kalau kena hukuman di dunia, moga-moga kita doakan bila masuk kubur, ringan sikit kena pukul dalam kubur. Itu memang pandangan saya. Jadi, kalau satu hari nanti ditakdirkan saya pun macam itu, saya berdoalah kalau saya jatuh hukuman, supaya saya insaf. Masuk, bertaubat, duduk diam-diam, hal dunia dah habis, fikir nanti nak masuk kubur, macam mana pula dalam kubur. Paling kurang adalah juga manfaat kita kat dunia ni. Tapi yang kita tengok sekarang dalam UMNO, itu yang saya kata. Bila kita ada sekumpulan yang mengaku pemimpin Melayu Islam yang memperjudikan soal identiti, menakut-nakutkan orang Islam supaya takut kat China, takut kat India, takut kat kucing. Saudara-saudari, dia sebenarnya langsung tak ada sifat bijaksana ini kerana dia tak fikir soal tanggungjawab, soal musibah kepada rakyat. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, parti politik mendesak suruh buat pilihan raya masa banjir. Tak pernah berlaku. Seingat saya, hanya sekali saja pilihan raya dibuat di hujung tahun 1999, tak ingat saya, November. Yang lain, sebab itu ada sebab pilihan raya selalunya dibuat pertengahan tahun. Tahun 2008, pilihan raya bila? Mac kan? Mac saya ingat. Bulan 3. Tahun 2013, pilihan raya bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5. Tahun 2018, pilihan raya bulan berapa? Bulan 5 juga. Bulan 5, bubar bulan 4. Bulan 5. Sebabnya ialah kerana kalau ikut cuaca kita, memanglah yang paling sesuai ialah di pertengahan tahun kerana kita kurang risiko banjir masa itu. Sekarang ini tak pernah berlaku. Berlaku kali pertama kerana takutnya dia nak masuk penjara. Kerana takutnya UMNO, kalau UMNO tak kembali berkuasa, lebih ramai pimpinan UMNO ini yang penuhlah Hotel Kajang lepas ni. Bukan satu bilik je. Dia akan ada satu wing. Wing UMNO. Bilik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lama-lama dia kena pilih penghulu. Najib boleh jadi ketua balik. Sebab takutnya dia kepada, kalau UMNO tak berkuasa balik, mereka semua mungkin akan kena hukuman. Dia tak peduli langsung tentang manusia biasa, rakyat biasa, yang bukan saja susah, tapi kalau banjir akan bertarung nyawa. Bayangkan, kalau kita masuk bulan 11, bulan 12 ini Tengku Juh datang, kepala otak menteri-menteri, dia sibuk fikir pasal nak buang undi, cari duit nak bayar pengundi. Masa zaman tak mengundi pun dia tak peduli pasal banjir tahun lepas. Orang tenggelam dia tak datang. Kalau dia datang dengan bot untuk ambil gambar. Bayangkan kalau musim pilihan raya, saudara-saudari.